Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa bil khusus al-alim al-alamah Al-Syeikh Husin Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari, syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman. Sawa'un 'alaihim, sama sahaja kepada mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, dengan sebab keingkaran mereka Allah mematrikan atas hati mereka. Wa ala sam'ihim, serta pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya. Walahum azabun azim, dan bagi mereka pula disediakan azab siksa yang amat besar. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Usul Tauhid fi Ma'rifati Turukil Imani Rabbil Majid, yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan menambahkan lagi keyakinan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keimanan dan ketakwaan itulah kita dikira layak untuk menjadi tetamunya Allah yang akan ditempatkan di dalam syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab kita, kitab Usul Tauhid. Kitab Jawi Lama pada muka surat 4, baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin.
Kata pengarang kitab, dan melihat Nabi SAW pada satu masuknya ke dalam masjid akan dua lingkungan manusia dalam masjid itu. Salah suatu daripadanya zikir Allah sekalian mereka itu. Dan yang satu lagi itu belajar sekalian mereka itu akan ilmu. Maka sabda Nabi SAW, bermula kedua-dua lingkungan ini berbuat kebajikan. Bermula salah satu daripada keduanya itu afdal daripada yang satunya. Kemudian sabda ia, bermula sekalian mereka itu yang zikir mereka itu akan Allah dan menuntut mereka itu akan dia suatu. Maka jika dikehendak Allah diberi akan mereka itu, dan jika tiada maka ditegah akan daripada memberi. Dan bermula segala mereka yang muzakarah sekalian mereka itu akan ilmu, iaitu mengajar sekalian mereka itu akan orang yang jahil, dan bahawa sungguhnya aku disuruh akan daku bagi mengajar. Maka bermula segala mereka itu yang mengajar, iaitulah yang afdal. Kemudian duduklah ia serta mereka yang mengajar. Baik, ini kita sambung lagi kitab kita ni pada bab ataupun bahagian yang tajuk dia kelebihan orang yang mengajar akan ilmu agama. Kelebihan orang yang menyampaikan ilmu agama. Banyaklah kalau kita nak tengok kelebihan ni. Kalau baca dalam kitab Hidayatus Salikin ataupun Sairus Salikin, lagi banyak. Tok Syekh buh dalil-dalil situ. Cuma dalam kitab ni dia tak buh banyak sangat sebab bukan itu yang dia nak fokuskan sangat. Cuma kalau nak rujuk lagi banyak kelebihan ada dalam kitab Hidayatus Salikin ataupun Sairus Salikin. Sairus Salikin lagi banyak. Jadi kita tak dapat tidak, kita kenalah jadi sebahagian orang yang mengajar akan ilmu agama. Maksud mengajar ilmu agama bukan jadi ustaz. Itu panggilan sahaja. Ustaz, ustazah, tok guru dan sebagainya. Apa sahaja yang kita sampaikan dari sudut kebaikan. Sebab Nabi kata, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Itu pun sudah dikira mengajar orang. Kita sampaikan apa yang kita reti, jangan tak reti pergi sampai. Yang kita reti lah, yang kita tahu benda tu baik, benda tu betul, sahih, kita sampai. Sekarang lagi zaman mudah. Dalam WhatsApp ada, Facebook ke, walaupun teknologi itu orang putih buat, orang kafir buat, tapi kita gunakan untuk kebaikan agama, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Sebagai contoh, di zaman Nabi ada pedang yang dibuat daripada orang kafir, tapi Nabi gunakan pedang tu untuk jihad Islam. Jadi tak salah kita menggunakan senjata ataupun apa-apa perkakas yang dibuat oleh orang kafir, tapi dengan tujuan kita untuk menaikkan kalimah Allah di atas muka bumi ni. Maka itulah yang disebut sebagai fahuwa fi sabilillah. Itu yang disebut sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Sebab apa? Sebab kelebihan dia terlampau banyak. Paling-paling tidak pun kita bahagian ayah, bahagian suami, kita didik isteri dan anak-anak kita. Itu paling mustahak dan itulah yang paling utama. Sebab Allah pesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Kadang-kadang kat situ kita gagal dah. Kita bahagian kita baguslah juga, tapi bahagian anak, bahagian isteri kita gagal. Jadi tak dapat tidak, kita kena usaha buat. Kan, kita kena sungguh-sungguhlah buat. Minta maaf cakap, kadang-kadang ayahnya bagus dah, duduk di masjid ratib zikir, subhanallah, subhanallah, tasbih tak lekang di tangan. Tapi anaknya pergi kedai spikmat pakai baju lengan pendek. Nampak habis aurat bahagian lengannya. Yang ni yang jadi masalah.
Walaupun kita kopiah tak pernah tanggal atas kepala, tapi tugas kita, kita kena fikirkan juga. Kita kena fikirkan bersama. Ada? Ya? Contoh kan, ada semalam saya kuliah di sebuah surau di kawasan perumahan, taman lah. Dia kata dia buat bancian dan kajian. Kira-kira rumah dalam kawasan tu hampir-hampir 700 pintu. Dia kata 700 pintu, maknanya 700 rumah lah, yang diduduki oleh orang Islam. Yang bukan Islam tak kira dah. Yang diduduki orang Islam. Kalau satu rumah seorang pergi masjid, itu pun sudah sesak 700 orang. Tapi takkanlah setiap rumah tinggal seorang. Kurang-kurang satu rumah, katalah kita kira-kira lah dia laki bini dengan anak seorang. Katalah setiap rumah anak dia seorang 3. 700 kali 3 dah berapa? 2100. Agak-agak 2100 masjid macam mana? Atau patutnya kita ni rasa malu dengan Allah Ta'ala. Kita buat masjid besar-besar, gilang gemilang, dengan kubah yang mahal, dengan macam-macam teknologi, dengan buh ekon, kita kutip derma macam-macam duit. Besar rumah Allah. Baguslah. Tapi mengimarahkannya tak ada. Orangnya tak ada. Adakah kita ingat dengan sekadar derma kita pada masjid sudah layak kita jadi ahli syurga Allah? Dengan tidak bersama di dalam masjid tu untuk ibadat pada Allah. Kadang-kadang ada orang ambil mudah. Perkara-perkara begini. Jadi patut kita rasa malu. Dah buat lawa-lawa tapi orangnya tak ada. Kan? Ada satu peristiwa di Singapura. Orang ceritalah. Jadi bila azan, ada orang bukan Islam marah. Azan subuh. Sebab mereka nak tidur pagi. Kacau. Awal sangat, pukul 5 lebih. 5.50 dah bunyi azan. Jadi dia kata bising. Orang bukan Islam ni. Dia kata bising. Dia marah lah. Kita pun pantang dengar orang kafir kata azan kita bising. Mekak marah apa semua. Kita pun marah balik. Apa pasal nak bising-bising? Ni azan kami. Dia tanya, itu azan untuk apa? Dia tanya. Kata nak panggil orang lah. Saya duduk sini sudah hampir 20 tahun lah. You panggil orang, saya tengok tak ada orang pun. Nah, betul kita satu hal memang kita marah orang kafir petikai agama kita. Tapi satu hal lagi, betul juga apa dia cakap. 20 tahun panggil orang, tak ada orang pun dia kata. Seolah-olah perkataan itu tamparan daripada Allah pada kita. Walaupun yang bercakap tu orang kafir, tapi seolah-olah Allah nak bagi mesej pada kita. Betullah kita kena sama-samalah tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan, pilihan raya nak dekat. Dan akta yang baru ni, umur 18 tahun, automatik boleh mengundi. Jadi satu sudut kita kata okey makin mudah makin senang. Kan? Senang tak payah nak pergi daftar dah, automatik umur 18 je boleh mengundi. Itu satu sudut. Satu sudut lagi dia boleh mendatangkan bahaya. Apa tak bahayanya? Sebab kita tengok anak-anak muda kita, ada tak mereka ini memikirkan soal agama berbanding anak-anak muda bangsa lain. Yang langsung tak pernah fikir siapa nak memerintah dia. Orang faham agama ke tak faham agama ke. Yang penting dia fikir, alah ustaz tak kisahlah siapa-siapa jadi kerajaan pun tak apalah, janji kami cukup makan sudahlah. Kalau kira jadi cukup makan, baik jadi lembu. Betul tak? Lembu, dia kisah tak siapa tokek dia. Tak kisahlah siapa tokek saya, janji saya punya rumput cukup. Dia kata. Lembu. Dia tak kisah. Orang kafir bela dia pun tak apa sebab dia lembu. Kan? Tapi kalau kita fikir macam tu, janji cukup makan sudah, habis siapa nak jaga agama kita? Agak-agak kalau orang kafir memerintah, dia nak jaga ke agama kita? Baik dia jaga agama dia kata. Dia tak jaga agama kita. Sekalipun kalau orang kita yang memerintah, orang kita sendiri, tapi tak ada kepahaman agama, jahil dalam bab agama, agak-agak dia boleh jaga tak agama kita?
Itu jadi masalah. Sebab tu perkara ni kita kena fikirkan. Di mana anak-anak muda Islam untuk mempertahankan Islam, untuk jaga Islam. Dan semakin lama semakin kurang, semakin kurang. Agak-agak macam manalah keadaan masa depan Islam. Lepas tu tak dapat tidak ni kelebihan mengajar. Bukan mesti kena jadi ulama, bukan mesti kena jadi ustaz. Kita sebagai ketua keluarga, pimpinan keluarga, suami ataupun ayah menggerakkan keluarga kita. Gerakkan keluarga kita untuk hidupkan agama. Bukan nak suruh ajar detail-detail pun, paling tidak jaga solat. Pesan ke anak-anak, kejut dia, simbah air pun tak apa. Saya ni apa benda tak kena dengan ayah mak saya. Rotan kena, tali pinggang kena, macam-macam. Bukan kita nak burukkan mak ayah kita tak, tapi itulah didikan. Dulu kita kecil pun kita fikir mak ayahku ni tak sayang aku ke apa. Rupanya bukan pasal tak sayang, sebab sayanglah buat gitu. Punya bila kita besar baru kita tahu, Allah, atas didikan itulah mujur alhamdulillah jadi orang. Kalau tak tahulah. Kita hari ini silap dalam mentafsirkan makna sayang pada anak. Sayang pada anak ikut apa kata anak. Betul lah Nabi kata akhir zaman nanti tanda-tanda kiamat salah satunya anak menjadi tuan. Apa maksud jadi tuan? Nak ibu bapa mendengar kata-kata anak. Bukan anak dengar kata-kata ibu bapa. Ikut anak nak apa ikut. Anak nak telefon, sayangkan sangat. Mentang-mentang pula kita pun berduit beli telefon bagi ke anak. Pada masanya belum sesuai. Biar dia besar sendirilah beli telefon dia sendiri. Setakat pergi sekolah pula depan rumah dia nak pakai telefon buat apa? Kan? Tidak keperluan pun. Dia belikan motor. Akhirnya dia merayau. Lalu mana kalau naik motor pergi ke masjid, dia tahan kita. Ini yang berlaku. Akhirnya, secara kita tak sedar, kita bukan mengelokkan anak kita, tapi lagi memudaratkan anak kita tu. Lepas tu mulalah bila anak kita dah lara tak tentu hala, baru kita nak garu kepala. Kenapalah anak aku jadi gini, nak kenapa macam mana ni? Kita yang bagi ruang kepada hawa nafsunya untuk makin menjadi-jadi. Kita kena ingat kita ni ada nafsu dan iblis di keliling kita. Kita yang sudah berusia pun kadang-kadang gagal dan tewas daripada nafsu dan iblis. Apatah lagi budak-budak usia remaja. Kemudian kita bagikan sehinggakan akhirnya nafsu kontrol dia, bukan dia kontrol nafsu. Akhirnya itu yang menyebabkan jadi rosak. Itu yang menyebabkan jadi rosak. Sebab tu perkara ni kena geraklah sama-sama ni. Untuk guru kita Tok Syekh ni karang kitab ni bukan saja-saja nak bagi, nak cari duit untung ke apa, tidak, untuk memberi pesanan kepada kita. Dia nak menceritakan kelebihan orang mengajar ni. Maksudnya tugas kita lah semua. Jangan pandang ulama' je, jangan pandang tok guru ustaz je. Zaman Nabi tak ada gelaran ustaz. Tak ada, kita pernah dengar Ustaz Abu Bakar, Ustaz Omar, Tuan Guru Osman, kan? Ada Tok Syekh Ali, dan orang panggil nama Saidina Umar, Saidina Usman, gitu lah. Baru-baru ni lah orang panggil ustaz apa semua gelaran ni, tapi tak apalah. Itu gelaran untuk kita muliakan orang yang berilmu. Tapi nak cerita baginya, bukan hanya orang itu saja tugas dia untuk mengajar. Kita semua ambil peranan setiap kita masing-masing. Paling-paling tidak, kita mengajar ahli keluarga kita. Itu yang penting. Itu yang mustahak. Sebab tu kita hadir majlis ilmu ni, dapatkan kefahaman yang benar, yang tepat daripada guru-guru kita. Balik ke rumah, kita sampaikan pula kepada ahli keluarga kita. Biar paling-paling tidak, diri dan keluarga kita selamat. Walaupun orang lain mungkin tak selamat, kita nak jaga semua orang tak boleh. Paling-paling tidak, jaga diri kita dan ahli keluarga kita. InsyaAllah kalau semua orang main peranan, insyaAllah Islam tertegak dengan mudah. Tapi kalau semua buat lebih kurang je, macam mana kita nak tegakkan Islam? Cukup kita nak ramaikan jemaah masjid je, ramaikan jemaah solat je. Itu sudah. Kalau kita boleh ramaikan dengan ahli keluarga kita, insyaAllah Islam di tempat kita akan tertegak dengan mudah. Syiar Islam akan nampak elok. Allah akan turunkan rahmat dan keberkatan. Semua ni akan nampak mudah dan hidup kita pun akan penuh dengan kebahagiaan. Itu je kunci dia. Awal-awal lagi kena beletir dah. Dia tajuk ni. Cerita saya tajuk.
Baik. Jadi dan melihat Nabi SAW. Ini ada satu kisah, satu peristiwa di mana satu hari Nabi masuk ke dalam masjid dan Nabi melihat. Apa yang Nabi lihat? Dia kata. Dan melihat Nabi SAW pada satu masuknya ke dalam masjid. Ini kenapa ayat ni dia macam nampak tunggang langgang. Dia bukan tunggang langgang, tapi sebenarnya dia ikut kaedah tata bahasa Arab. Sebab tu dia jadi macam ni. Walaupun kitab ni kitab Jawi, Melayu. Jadi dia kata dan melihat Nabi SAW pada satu masuknya ke dalam masjid. Nabi masuk dalam masjid, Nabi melihat. Apa yang Nabi lihat? Akan dua lingkungan manusia dalam masjid itu. Nabi masuk dalam masjid, Nabi nampak ada dua kelompok. Ada dua kelompok lah. Dia buat halakah ke macam mana, tak tahulah, lebih kurang gitulah. Satu kelompok duduk satu tempat, satu kelompok duduk satu tempat. Tapi dua-dua dalam masjid. Baik. Salah suatu daripadanya zikrullah sekalian mereka itu. Kata Nabi, salah satu daripada dua kumpulan tu, satu kumpulan ni, mereka ni berzikir kepada Allah. Zikir Allah ke apa ke, tak tahulah. Jadi mereka ni sedang berzikir. Zikrullah sekalian mereka itu. Dan yang satu lagi itu belajar sekalian mereka itu akan ilmu. Satu kumpulan lagi mereka buat halakah. Halakah maknanya bulatan. Mereka tengah mempelajari ilmu agama Allah. Seorang duduk kat depan ke macam mana, dia pun terang pasal ilmu. Lepas tu ada orang tanya, dia jawab. Ni berkongsi ilmu. Dipanggil muzakarah. Tapi majlis tu majlis ilmu. Maknanya, senang cerita mudahnya, satu kumpulan tu majlis zikir, satu lagi kumpulan majlis ilmu. Nabi masuk dalam masjid, Nabi nampak dua kumpulan ni. Betul apa jadi? Maka sabda Nabi SAW, Nabi pun bersabda, bermula kedua-dua lingkungan ini berbuat kebajikan, Nabi kata. Nabi kata, dua-dua kumpulan ni baik. Memang baiklah. Sebab yang satu zikir, yang satu lagi mengaji. Dua-dua baik. Bermula salah satu daripada keduanya itu afdal daripada yang satunya. Dia memang kaedah dia begitu. Bila bertembung dua benda yang baik, pasti salah satunya afdal. Itu makna afdal. Makna afdal ni maksudnya dua-dua baik, tapi ada satu yang lebih baik. Dia takkan boleh sama. Kan? Dia takkan boleh sama. Lepas tu kedudukan solat, dia ada solat yang lebih tinggi daripada satu solat. Itu panggil afdal. Lebih afdal. Macam orang tanya, nak masuk korban dekat tempat saya ke nak masuk korban kat luar negara? Mana baik, dia kata. Kita jawab, dua-dua baik. Sebab apa dua-dua baik? Sebab dua-dua korban. Sini pun namanya korban, sana pun namanya korban. Baiklah. Tak tahulah dua-dua baik tak? Mana lagi baik? Lagi baik itu panggil afdal. Manakah yang lebih baik? Bukan kata bila sebut lebih baik yang satu tak baik. Tak, dua-dua baik belaka. Tapi ada satu yang lagi baik. Yang lagi baik itu nak tergantung. Di mana tempat yang lebih ramai orang yang miskin. Sebab matlamat korban itu untuk menyampaikan makanan kepada orang yang fakir dan miskin. Jadi nilailah. Kalau contoh di tempat kita ramai dah orang buat korban. Maknanya kalau bagi orang fakir miskin tempat kita pun sudah, orang cakap apa, sudah cukup lah. Tapi tengok kat tempat orang tu fakir miskinnya lagi ramai. Kemudian korbannya pun sikit. Silap-silap korban pun tak ada. Sebab miskin belaka semua. Siapa nak buat korban? Nak beli lembu. Akhirnya, kita pun masuk korban di tempat orang tu atas dasar nak bagi orang fakir miskin sana makan. Maka itu dipanggil lebih afdal. Sebab apa? Sebab kembali pada tujuan dan matlamat dia. Matlamat dia apa? Matlamat dia untuk menyampaikan makanan daging tadi, daging mentah tadi kepada orang yang susah, yang dia ni susah nak beli daging, dia fakir miskin, dia orang hidup susah. Kan? Itu panggil lebih afdal. Kan? Tapi nak lagi afdal, ada lagi afdal tak? Ada, buat dua-dua tempat, lagi afdal. Ada 4 orang dia pun dia buat, tempat dia pun dia buat. Ada. Sebab tu lagi afdal
lagi tinggi dia punya duit dia, lagi tinggi, lagi banyak daging dia, lagi afdal. Sebab nak bagi makan kat orang. Yang kita ni bukan cari lagi banyak daging, lagi banyak murah. Oh, dengar kata sini 750, tu dia kata. Oh, besar mulut dia, tu dia. Dengar kata Kemboja 250, ambil Kemboja 200 setengah je ni tu. Kalau niat dia ambil bukan atas nama Kemboja, bukan atas nak tolong orang susah, tapi niat atas nak ambil paling murah, itu tidak afdal. Malah bukan setakat tidak afdal, takut korbannya Allah tak terima. Dagingnya jadi, sembelihnya halal, boleh dimakan, tapi pahala korban tu takut mardud, Allah tolak. Sebab apa? Tak kembali pada niat korban. Tak ingat cerita Habil dan Qabil? Kan? Habil dan Qabil. Berebut pasangan. Akhirnya Allah perintahkan buat korban. Dua-dua ni anak Nabi Adam, buat korban. Mana yang aku terima korban dia, maka dialah boleh pilih siapa pasangan dia. Jadi buat Qabil ni abang, Habil adik. Qabil dia bela binatang, dia bela kambing. Yang Habil dia bercucuk tanam. Akhirnya dia persembahkan korban mereka itu pada Allah. Yang si Qabil dia ambil kambing yang paling kurus keding. Kan? Silap. Apa nama ni tadi? Si Qabil tanaman, si Habil kambing. Jadi yang si adik Habil ni dia ambil kambing yang paling gemuk. Yang si Qabil dia tanaman, dia bawa gandum. Jadi dia ambil tanaman yang paling dah nak rosak dah, busuk apa semua, yang dia reject. Yang dia elok disimpan untuk dia nak buat makan. Yang reject ni itulah dia letak atas bukit, nak persembah pada Allah. Yang si Habil dia bela kambing. Dia ambil kambing yang paling gemuk, dia nak bagi ke Allah, dia letak atas bukit. Jadi dua-dua letak atas bukit, Allah sambarkan peti, peti tu kena kambing si Habil. Jadi kena sambaran peti itulah tanda Allah terima pengorbanan yang dibuat oleh si Habil. Jadi daripada cerita ni apa makna? Maknanya Allah terima korban yang sangat tinggi nilai, bukan rendah. Maknanya yang mahal, yang elok, yang cantik, itu yang nak dipersembahkan pada Allah. Itu sebab namanya korban. Korban ni pengorbanan. Kita sanggup berkorban untuk Allah. Nak berkorban ni kena benda yang nilai tinggi. Kalau korban tu nilainya rendah, itu bukan panggil korban. Kan? Ni baru namanya pengorbanan. Akhirnya pengorbanan si Habil Allah terima. Dan daripada cerita itu jugalah kambing itu Allah simpan di syurga. Sampailah berlaku peristiwanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bila Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya Nabi Ismail, Allah gantikan Nabi Ismail dengan kambing tadi, kibas. Kibas yang mana? Yang ada di syurga itulah yang Habil punya Allah terima. Nak menunjukkan itulah pengorbanan yang Allah terima. Gitu. Samalah juga jadi kita yang kita nak buat ni sungguh-sungguh kerana Allah. Baik. Jadi kembali pada cerita kita ni, Nabi masuk dalam masjid, Nabi tengok ada satu kumpulan zikrullah, satu lagi kumpulan mengaji ilmu. Nabi kata dua-dua baik. Cumanya Nabi kata daripada dua-dua yang baik itu, salah satunya afdal daripada satunya. Makna afdal maknanya lebih baik. Jadi kata ulama pula, apa maksud afdal itu? Kana aksaru fi'la, aksaru fa'lan. Sesuatu yang lebih banyak kuantitinya, lebih banyaklah pahalanya. Maksudnya, yang dikatakan afdal itu makna sesuatu yang lebih banyak pahala. Bila Nabi kata salah dua-dua ni baik, maknanya dua-dua boleh pahala, maksud Nabi macam tu. Kemudian Nabi kata salah satunya lebih afdal daripada salah satu yang lain. Dalam erti kata lain, Nabi nak maksudkan salah satu lebih banyak pahala dia daripada salah satu ni. Yang mana? Kemudian sabda ia, Nabi pun bersabda, bermula sekalian mereka itu yang zikir mereka itu akan Allah dan menuntut mereka itu akan dia suatu, maka jika dikehendak Allah diberi akan mereka itu, dan jika tiada maka ditegah akan daripada memberi. Nabi tak jawab lagi, Nabi cerita dulu. Nabi kata kumpulan yang berzikir ni, Nabi kata mereka ni bagus, mereka ni baik.
Tapi zikir mereka itu kerana menuntut mereka itu akan sesuatu. Mereka berzikir, maknanya makna berzikir ni beramal lah, beribadat. Orang yang berzikir, beramal ibadat, mereka mengharapkan sesuatu. Kita beribadat, kita mengharapkan sesuatu. Apa sesuatu tu? Pahala. Mengharapkan syurga, kan? Mengharapkan keampunan dan sebagainya. Maknanya dia mengharapkan sesuatu daripada Allah. Maka kata Nabi, jika dikehendak Allah, diberi akan mereka itu. Kalau Allah nak, Allah bagi, kan? Jika tiada, maka ditegah akan daripada memberi. Tapi kalau Allah tak nak, tak dapat lah. Dia jadi orang beribadat ni, dia buat ibadat je. Kita ni semayang, kita semayang je. Soal Allah nak bagi tak bagi pahala, itu hak Allah. Allah nak bagi pahala, bagi. Allah tak bagi, tak dapat apa, buat saja. Sebab apa? Sebab kita tak boleh orang cakap apa, Allah kena dengar cakap kita. Tak. Macam kita berdoa, Allah nak makbul, Allah makbul. Allah tak nak makbul, itu hak Allah. Siapa kita nak pertikai? Takkan kita nak kata, Allah kenapa tak makbul doa saya? Siapa Tuhan? Hang Tuhan ke aku Tuhan? Hang tu hamba, nama pun hamba. Bila hamba, ikut sudah. Aku Tuhan, aku yang menentukan. Aku nak bagi ke tak nak bagi, itu hak aku. Sebab tu kita sebut Allah Maha Kaya. Dan kalau Allah Maha Kaya, kita apa? Kita miskin, papa kedana. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua fakir di sisi Allah, kata Allah. Kan? Bila bertembung orang fakir dengan orang kaya, siapa kena dengar cakap siapa? Orang kaya kena dengar cakap orang fakir ke orang fakir kena dengar cakap orang kaya? Kan? Jadi orang kaya, hak dia. Tapi Allah bukan orang. Allah yang maha kaya. Jadi Allah nak dengar cakap kita. Kita lah kena dengar cakap Allah. Sebab tu ada perkara yang saya nak kongsi dan moga-moga kita fahami bersama. Kadang-kadang ni ada benda pengalaman saya sebagai ustaz-ustaz mengajar ni lah. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang mengajar ni, dia cakap tu lepas. Cakap dia lepas. Tapi apa yang dia cakap tu betul. Kan? Kadang-kadang ada setengah tu dia takut-takut nak cakap. Akhirnya dia sekat. Takut nanti orang terasa dan sebagainya, dia disekat. Kan? Kemudian pula ada di kalangan jemaah, bagus dah datang masjid sebagainya, tapi kadang dia tak setuju bila ustaz tu cakap lepas. Dia cakap, ustaz tu cakap, dia terkena batang hidung dia, dia terasa hati. Ataupun mungkin ada jemaah di situ yang terasa hati. Saya bagi satu situasi lah, nak bagi mudah faham. Ada satu tempat ni, tak nak sebutlah nama tempat ni. Ustaz tu mengajar, baca dalam kitab, sungguh apa ustaz cakap tu betul. Dia kata, dari segi adab, jangan buat rumah lebih tinggi daripada masjid. Kebetulan, rumah sebelah masjid tu memang lagi tinggi. Dia pun buat contoh tu macam rumah sebelah. Dia kata, tuan rumah ada situ. Merah padam orang muka. Kan? Kata contoh macam rumah sebelah. Dia kata, tak boleh. Memanglah taklah sampai tahap dosa, tapi adab tak kena. Sebab apa? Ni rumah Allah, tu rumah kita. Takkan rumah kita lebih besar daripada rumah Allah? Sebab tu orang dulu-dulu dia buat menara masjid tinggi. Sebab petua adab orang dulu-dulu, jangan buat rumah lebih tinggi pada menara masjid. Jangan buat bangunan ke apa yang dekat dengan masjid, tapi lebih tinggi pada menara masjid. Sebab tu kalau ikut ulama kita dulu, tak setuju menara jam tu dekat dengan Mekah, dengan Kaabah tu. Sebab akhirnya Kaabah akan jadi tenggelam. Hari ni orang nampak Kaabah ke nampak menara jam? Orang ambil gambar Kaabah ke ambil gambar menara jam? Jadi dah jadi ke lain. Nah, memanglah taklah sampai tahap dosa apa, tapi dari segi adab, kita tasawuf ni dia penuh dengan adab. Kalau di pondok-pondok pula, Ustaz, jangan buat rumah besar daripada rumah tok guru. Kan? Nanti berkat ngaji tak ada. Sampai tahap macam tu, nak jaga adab. Kan? Sampai kan ada seorang tok guru ni, seorang tok syekh ni, bila dijumpa guru dia tengok guru dia berserban, dia cabut serban dia supaya dia lebih rendah daripada guru. Sampai tahap macam tu, punya adab. Kan?
Kalau guru dia hanya berkopiah, dia cabut kopiah dia. Sebab dia nak sentiasa letakkan diri dia lagi rendah daripada guru dia. Itu panggil adab. Ada, saya jumpa. Ada yang untuk guru, ada jenis yang dia beramal macam tu. Sentiasa nak beradab dengan guru dia. Ini kita bukan sakat beradab dengan guru, nak beradab dengan Tuhan. Jadi, ustaz tu sebutlah. Dia kata rumah patutnya jangan buat lebih besar daripada masjid. Kalau nak buat besar agak, duduk jauh sikit daripada masjid. Supaya orang tak nampak. Rumah dia besar, masjid kecil. Kalau ni nampak macam tu. Cakap macam tu. Jadi, akhirnya, habis-habis kuliah apa semua, AJK pergi tegur ustaz tu. Ustaz nampu cakap direct, Ustaz. Tuan rumah di situ, tuan rumah terasa, Ustaz. Kan? Tu Ustaz kata, nak macam mana? Saya baca kitab ni. Ini ilmu, saya kena sampai. Kalau saya tak sampai, benda ni tak sampai lah. Jadi masyarakat terus jahil. Terus tak tahu perkara ni rupanya salah dari segi adab. Akhirnya makin berlambat-lambat akan jadi. Saya kena cakap. Kan? Oh, tapi Ustaz, orang tu dia orang kaya, dia banyak sumbang masjid ni. Situ kita kalah. Kita nampak jasa dia, bukan nampak rezeki daripada Allah. Tu masalah. Berapa kita nampak jasa dia? Yang bagi semua ni, orang ke Allah? Dia kaya tu siapa bagi? Allah, dia sendiri usaha kaya ke Allah bagi dia kaya? Sampai akhirnya bila orang buat benda baik kat kita, tapi tiba-tiba dia ada buat benda salah, kita terpaksa padam salah sebab pandang kebaikan dia buat, terkenang budi yang tu. Salah tu. Tak kena cara tu. Habis anak kita selalu tiap-tiap bulan bagi 500, bagi 500. Kali tu anak kita balik pakai seluar pendek. Kita kata mana boleh pakai seluar pendek ni? Dedah aurat ni kat luar ni. Dalam rumah tak boleh ni, luar rumah tak boleh ni. Dedah aurat ni. Ayah jangan cakap banyak. Kan 500 tak bagi dah tiap-tiap bulan kan? Dah. Tak apa, pakai spender tak apa dah. Ayah dia kata. Ada. Jadi situ salah. Apa yang kita takut nak cakap benda yang benar disebabkan seseorang tu bagi sesuatu kat kita? Dia bagilah. Tapi yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Kan? Jadi saya kata apa salah ustaz tu cakap. Akhirnya bila AJK tegur begitu, ustaz tu yang merajuk. Ustaz tu merajuk, tak apalah kalau macam tu. Kan saya tak payah datang dah bulan depan. Bila ustaz tu yang tak datang, siapa yang rugi? Kalau tuan rumah tu seorang tak datang, yang lain dapat lagi manfaat ilmu, betul tak? Tapi kalau ustaz tu tak datang, seluruh jemaah masjid tu tak dapat manfaat ilmu. Lepas tu saya cakap, siapa patut terasa? Agama Islam yang patut terasa dengan kita ke kita yang patut terasa dengan agama Islam? Allah ke yang patut terasa dengan kita atau kita yang patut terasa dengan Allah? Itu Islam, itu agama, itu ilmu. Kan? Jangan disebabkan nak jaga hati orang, ilmu agama terpaksa diketepikan. Tak boleh. Kalau macam tu, habislah. Jadi, ni siapa ikut siapa? Islam kena ikut kita ke kita kena ikut Islam? Itu maksud saya. Ada. Kenalah sampaikan. Cuma mungkinlah sebab ustaz tu direct sangat, dia kata rumah sebelah. Janganlah tunjuk. Kan? Cakap dia lah rumah lebih besar tak elok. Umum sudahlah. Kan? Kan? Itu mungkinlah. Jadi kena sampai. Sebab tu kadang-kadang ada ustaz yang dia cakap direct. Jangan kita kata lepas sangat cakap. Tak, benda dia kena cakap, dia cakap. Lain lah kalau dia cakap benda tak betul lah, itu cerita lain. Tapi dia cakap benda tu betul lah, ada dalam kitab, dia kena sampai. Kita nak sorok-sorok, akhirnya masyarakat kita dah lah dalam keadaan jahil, bertambah akhirnya tak tahu. Akhirnya kita nak bagi sedap bunyi saja, nak sedap orang mendengar, jenuh. Saya ada ngajar tu, satu tempat tu bab tauhid sifat 20 ginilah, saya kata, kan, kawasan tu pula kawasan orang berada sikit lah. Kawasan tempat orang berada ni macam tu lah, payah sikit lah. Tapi kita tak kira, kan. Kita cakap lah, kita ni bab dunia sanggup merantau. Langkau negeri, tak payah kata langkau negeri, langkau negara sanggup. Boh kata kena hantar Australia, pergi. Sebab apa? Dunia punya pasal, duit punya pasal, pergi. Tapi nak mengaji bab agama selangkah depan rumah je, tak boleh pergi. Bukan suruh langkau negeri, bukan suruh langkau negara. Sepatutnya kalau bab agama ni, langkau negara pun sanggup. Kita cakap gitu.
Mereka terasa. Sebab ada yang memang jenis langkah-langkah kerana dunia, kan kerana akhirat. Lepas tu, habis-habis kuliah ada seorang kata, Ustaz cakap tadi ramai terasa tau. Dia kata. Saya pun senyum je lah. Dia kata, silat-silat bulan depan tak ramai macam ni yang datang. Saya jawab balik, sikit aku tak heran. Nampak? Kita mengajar ni bukan nak orang ramai. Kita mengajar ni apa yang patut disampai-sampailah. Islam tu duduk atas kebenaran. Yang hak tetap hak. Kita cakap benda yang benar. Tak boleh terima tentang kebenaran. Nah, bukan syurga kita boleh beli. Kalau boleh beli dengan duit kita, tak apa, tak ada masalah. Tak nak ikut Islam, tak apa. Belilah syurga tu sendiri. Tak? Mu tak nak ikut Islam, syurga bye-bye lah. Mu tak nak dengar kebenaran, sebabkan terasa hati punya kamu. Jadi, itu nasib kamu. Sebab dia cakap, siapa patut jaga siapa? Nah, siapa patut terasa? Patut kita lah terasa. Bukan Islam tu kena terasa dengan kita. Ada Islam kena ikut kita. Kita kena ikut Islam. Kan? Jadi kadang-kadang dia jadi situasi macam tu. Lepas tu saya beritahu siap-siap ni, dalam live ni ke apa, ataupun kita semua, jangan kita mempertikai guru kita. Kan? Orang-orang alim, lagi-lagi tok-tok guru besar macam kami ni, ustaz-ustaz kecil macam saya lah. Tak apalah lagi, kalau nak tegur mungkin saya pun ada banyak salah dan silap. Tapi ulama'-ulama' besar, selagi mana memang apa yang dia kata tu betul. Kalau dia kata salah, memanglah tak apalah kita nak tegur. Tak, ni dia kata betul. Nak ikut. Orang dulu-dulu taat dengan guru. Taat dengan orang dulu-dulu mengaji. Padahal mengaji dulu kan ada mic gini pun cakap pun slow, tapi punya taat. Berkat 446 tahun kita dijajah puak-puak kafir, tak songsang agama kita di tanah Melayu. Sebab mereka dengan ulama' letak di tempat yang tinggi. Mereka sanjung tok-tok guru, alim-alim ulama'. Dan tok-tok guru dulu pun cengih-cengih. Lah ni tak boleh cengih. Kan? Cengih kang. Mulalah macam-macam hal. Kena report lah apa. Dulu tok guru cengih. Ada seorang tok guru tu kat tempat kami lah di belah-belah Perak tu. Dia tengah mengajar. Kawan pergi setting mic kat belakang. PA. Ek-ok bunyi. Tepuk ni dia kata. Saya tengah mengajar, jangan duduk main-main speaker tu. Kalau nak buat sebelum saya mengajar lah. Ni ganggu saya mengajar. Tak ada adab. Kawan tu. Tak sungguh. Memanglah ini adab. Ini adab, ni majlis ilmu. Kita buat lebih kurang. Tu Syekh Nuruddin, dia tegas. Dalam bab majlis ilmu, dia tegas. Saya pernah ikut kuliah dia. Kan? Kalau kita sembang sesama kita, walaupun tak kuat bisik gitu, dia perasaan Syiah. Masa saya ikut kuliah dia tu, ada 2 orang muslimat bersembang sama dia, tak kuat pun, dia macam bisik sikit, mungkin minta pen ke apa, tak tahulah. Kan sikit cakap gitu je. Kamu nak bercakap atau saya bercakap? Dia kata. Kamu nak bercakap, saya keluar. Semua suasana masa tu senyap terus. Muslimat tu sampai menangis lah. Tapi benda tu dia nak ajar adab. Sebab tu Syekh Nuruddin, dia ilmu dia tinggi. Sebab dia ambil ilmu daripada guru dia pun dengan penuh adab. Baru berkesan ilmu dan amal pada batang tubuh dia, pada diri dia. Penuh dengan adab. Sebab majlis ilmu ni bukan sebarangan majlis. Majlis ni dihadiri oleh para malaikat Allah. Kan? Majlis yang sangat besar. Walaupun kita buat nak zahirnya nampak macam biasa je, tapi hakikatnya majlis ni majlis yang besar, ni majlis ilmu. Sehingga kan Nabi ni, Nabi kata inilah terlebih afdal. Dan bermula segala mereka yang muzakarah. Nabi kata muzakarah ni tadi membahas ilmu lah. Dia bincang sama dia tentang ilmu. Sekalian mereka itu akan ilmu. Nabi kata, iaitu mengajar sekalian mereka itu akan orang yang jahil. Dia duduk sekelompok, dia ajar orang yang tak reti, dia ajar bagi reti. Orang tak reti ngaji ke apa, dia ajar mengaji. Macam tu. Dan bahawa sungguhnya, kata Nabi, aku disuruh akan daku bagi mengajar. Dan Nabi kata, sifat aku, tugas aku, Allah hantar ke bumi adalah untuk mengajar. Jadi dia orang ni mengajar, maknanya sudah sama dengan Nabi. Itu sunnahnya. Maka bermula segala mereka itu yang mengajar, itulah yang afdal, kata Nabi. Maknanya maksud Nabi, majlis ilmu itu lebih afdal daripada majlis zikir. Bukanlah kita tak payah pergi majlis zikir, jangan salah faham.
Cumanya bila bertembung dua majlis, satu majlis ilmu, satu majlis zikir, kita pun nak pergi mana satu tak tahu. Ya ikut afdal. Apa afdal? Majlis ilmu. Pergi majlis ilmu. Itu lebih afdal. Lagi-lagi pula kalau kita golongan orang yang belum cukup ilmu. Kalau dah cukup ilmu itu mungkin dia boleh buat pilihan lain. Tapi yang jenis belum cukup ilmu, khususnya ilmu fardu ain, mesti dia lebih fokuskan pada majlis ilmu berbanding dengan majlis zikir. Itu Nabi buat bandingan majlis ilmu dengan majlis zikir. Dan kalau majlis ilmu dengan majlis kerja, mana lebih afdal? Majlis ilmu lah. Sebab banding dengan majlis zikir pun majlis ilmu lagi tinggi. Dan kalau majlis kerja kita, kerja pejabat kita, kan? Dah siang dah sibuk dengan kerja, malam duduklah pula masjid dengan kuliah. Bukan lama pun, bainal maghrib wal isyak, antara maghrib sampai isyak sat je. Ni pun dah bunyi titik, sekejap lagi berhenti lah, jangan risau. Kan? Sekejap je. Kita dah sepanjang siang sibuk dengan dunia, malam ambil masa sikit je untuk bahagian akhirat kita. Kalau ikutkan itu pun tak adil lagi. Siang dah sibuk dengan dunia, patut seluruh malam sibuk dengan akhirat. Tapi Allah bagi kelonggaran lagi. Tak apalah, paling-paling tidak ada satu bahagian kamu duduk bahagian nak belajar tentang agama Allah. Itu pun sudah boleh diterima Allah dan Allah kurniakan pahala. Okey dah lah tu. Itu pun tak boleh. Takkan nak sampai ke malam. Kan? Tak cukup-cukup. Dunia ni bukan nak berlambak-lambak banyak mana. Kita nak banyak mana? Kita nak kereta sampai 10 biji. Bukan boleh naik 10-10 pun. Lah kali van jenazah juga kita naik. Betul tak? Yang nak banyak sangat tu, yang nak mencari duit terlampau banyak, nak cari gimana? Sekarang ni dah jadi trend. Saya risau. Jadi trend di Facebook, di apa nama ni lah, di media-media masa ni. Orang duk menunjukkan kekayaan demi kekayaan. Dia tunjuk jutawan sana, jutawan sini, ni duit banyak ni duit ni income kat 50,000 ini. Kenapa orang cakap digembar-gemburkan tentang kekayaan dunia? Patut nak digembar-gemburkan ni tentang kekayaan akhirat, bab ibadat. Ini bila jadi macam tu, maka budak-budak muda ni macam kita pun semua ni jadi excited dah. Uish, gaji banyak. Uish, kereta mahal, Lamborghini, Ferrari, terliur dengan barang dunia. Bila terliur barang dunia, barang akhirat kalah. Kan? Nabi kata man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang lebih mencintai dunianya, maka akhiratnya akan rosak. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Dan siapa yang lebih mencintai akhiratnya, maka dunianya pula mungkin akan kurang. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna, kata Nabi. Maka kamu dahulukanlah barang yang kekal daripada barang yang akan fana, yang akan binasa. Barang dunia, barang binasa, barang akan hilang. Kan? Beli kereta, hancur juga. Makanan jadi najis. Baju akan lusuh. Semua barang dunia akan rosak. Barang akhirat tidak akan fana. Maka barang akhirat akan terus kekal di hari akhirat nanti. Jadi Nabi kata dahulukan barang akhirat. Tapi hari ini dah sibuk dengan dunia. Sampai satu tahap saya duk tengok-tengok, rupanya mula dia tulislah gaji pemain bola paling tinggi. Ni. Jadi ni tengok yang ni ribu. Akhirnya budak-budak duk excited situ. Okey lagi. Tahu-tahu batu artis paling kaya di Malaysia. Kereta artis paling mewah ni. Lah kali keluar apa tau? Ustaz paling kaya di Malaysia. Allah. Ustaz pun masuk carta. Nak ajar apa pada masyarakat ni? Nak ajar jadi ustaz pun boleh jadi mewah. Boleh jadi kaya, boleh jadi jutawan. Ini sudah salah niat. Habis rosak. Kan? Betul ada pula istilah kata, kita orang Islam kena jadi kaya Ustaz, baru orang kafir tunduk dengan kita. Salah. Nabi tak pernah cakap. Bagi dalil? Nabi tak pernah cakap pun begitu. Tak ada seorang ulama pun cakap begitu. Mu ambil daripada mana? Kan? Nak bagi orang kafir tunduk pada kita, takwa kepada Allah, baru orang kafir tunduk. Sebab tu sebaik-baik manusia orang yang bertakwa pada Allah, bukan orang kaya. Kita jadi orang kaya, kafir tak tunduk lah. Sikit pun dia tak heran. Dia bukan pasal kaya, dia nak menguasai. Kan? Dia nak menguasai, bukan pasal kaya. Dia sebab tu dia boleh bagi kita kaya, janji kuasa dapat gadis. Yang tu yang dia nak. Kan? Kita terliur dengan kekayaan tu lah. Tapi akhirnya kita hilang segala-galanya. Kuasa kita hilang, apa kita hilang, itu habis. Dengan agama-agama pun habis jadi hilang. Jangan mudah tertipu dengan kata-kata yang boleh merosakkan agama kita.
Jadi Nabi kata, orang yang duduk mengaji belajar itulah itu terlebih afdal. Kan? Sebab apa? Sebab mereka mengaji bukan mengharapkan sesuatu. Cuma mereka mengaji sebab mereka nak kenal Allah, nak kenal agama Allah. Itulah istilah orang dulu-dulu kata, tak kenal maka tak cinta. Artinya kalau kamu tak kenal Allah, kamu tak cinta pada Allah. Kamu tak kenal Rasulullah, kamu tak cinta Rasulullah. Kamu tak kenal Islam, kamu tak akan cinta pada Islam. Jadi mereka mengaji bukan mengharapkan sesuatu, cuma mereka mengharapkan mereka dapat mengenal Allah, supaya dengan kenal Allah itulah mereka bertambah kasih kepada Allah. Itulah sebab Nabi kata orang yang mengaji lebih afdal daripada yang beramal. Tapi bukan menidakkan amal. Jadi mengaji saja amal tidak, tak boleh lah. Kan? Jadi maka bermula segala mereka itu yang mengajar, iaitulah yang afdal. Kemudian duduklah ia serta mereka yang mengajar. Kemudian Nabi pun ambil keputusan, Nabi duduk dengan kumpulan yang sedang mengaji tadi. Jadi dari sinilah nak menunjukkan majlis ilmu lebih afdal daripada majlis-majlis yang lain-lain. Sebab tu kita kena menjaga majlis ilmu dan mengangkat tinggi majlis ilmu. Kan? Macam satu perkara lagi lah. Macam sekarang ni keluar di paper, saya baca surat khabar, kebimbangan pada majlis agama, jabatan agama bimbang tentang sekarang jadi satu trend orang merakam perubatan Islam ataupun perubatan cara bomoh ke tak kira lah, yang pakai jin apa semua ni, lepas tu nak buang dengan saka orang ke apa ni. Sekarang ni jadi trend, dia rekod video, dia rakam, tunjuk kat orang sampai jerit-jerit apa semua. Satu sudut saya setuju, kan? Saya setuju sebab kadang-kadang aib pesakit orang semua nampak, orang semua tahu. Malulah. Kalau kita pun jerit-jerit itu satu Malaysia tahu, satu Malaysia tengok, tak ke kita rasa malu? Malu. Ahli keluarga kita pun malu. Kan? Nak berubat cara yang betul, silakan berubat, tapi janganlah tunjuk-tunjuk kat orang dan sebagainya ni. Kan? Apa tujuan kita nak tunjuk? Nak tunjuk kita boleh mengubah orang. Itu takut dah tersalah niat. Itu satu sudut saya setuju dengan jabatan agama. Satu sudut lagi, kenapa hanya fokus pada ni? Seolah-olah dia kata ini boleh, perkara ni kalau dibiarkan lama-lama boleh merosakkan akidah. Nah, dia punya apa nama usul dia lah. Nah, satu sudut memang benda tu bagus untuk kita pantau, tapi jangan nampak itu saja. Kenapa jabatan agama sama tak bincang juga tentang masalah TikTok yang sedang berleluasa sekarang ni pada anak muda? Dengan berjogetnya, kalau benda baik itu tak apa lagi. Ini benda joget, benda bukan-bukan, lompat-lompat lah, dedah orang apa semua kat sini. Yang tu pun kena fikirkan. Ini pun masalah agama juga. Ini pun masalah akidah juga, masalah akhlak. Jangan pandang satu sudut ni saja, sudut yang ni. Ini pun tengah orang cakap jadi trend besar juga dalam masyarakat kita, khusus lagi anak-anak muda. Kan? Yang pasal orang bomoh ni mungkin yang rosaknya, yang boleh merosakkan tu mungkin jumlahnya tak begitu besar, tapi mungkin ada. Tapi yang ni jumlahnya lebih besar dan lebih memudaratkan masa depan Islam ni. Patut yang ni pun kena buat satu akta di bawah Jabatan Agama Islam, boleh sekat ataupun boleh tangkap ke apa ke orang Islam yang buat benda perangai tak senonoh. Barulah ada orang cakap apa, ketakutan pada mereka ni nak buat benda-benda tak elok. Ini makin lama makin menjadi-jadi, makin menjadi-jadi. Allahu Akbar. Kan? Ni masalah lah. Moga-moga perkara ni kita dapatlah bendungnya sama-sama. Paling-paling tidak macam saya sebut tadi, kalau kita tak boleh nak jaga semua orang pun, paling-paling tidak kita jagalah diri kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Moga-moga Allah jaga kita semua. Jadi cukup sekadar tu dan kita berhenti kat sini. Kita akan sambung dan bermula yang ketiga, artinya kelebihan orang yang menuntut ilmu. Tadi kelebihan orang mengajar ilmu. Lepas ni Tok Syekh nak terang kat kita kelebihan orang yang menuntut ilmu pula. Tak apalah, kenapa Syekh sebut mengajar dulu? Dalam arti kata lain, kalau kamu tak boleh mengajar juga, paling tidak kamu mengaji. Jadi dia nak cerita pula lepas ni kelebihan orang mengaji. Kalau mengajar pun tak boleh, mengajilah. Kalau mengaji pun tak boleh, tempah kain kapan je senang.
Nampak, mengajar dah tak boleh, mengaji pun tak boleh. Allah, beratnya tu. Kan? Apa lagi alasan? Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsi-kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengecil hatikan siapa-siapa, tapi inilah apa yang perlu kita sampaikan dari segi ilmu yang berkait dengan soal agama kita, insya-Allah. Moga-moga kita dapat manfaat yang baik dari segi majlis kita ini. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.